Rasulullah menghalau seluruh orang Yahudi keluar dari Madinah sebab mereka merancang untuk membunuh Rasulullah. Mereka merancang untuk konspirasi dan mereka telah belok perjanjian, maka mereka diperangi oleh Rasulullah satu persatu dan mereka dikeluar daripada Madinah seluruhnya. Ke mana mereka pergi? Ke manakah mereka pergi? Mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Poland, ke Ukraine, ke England, mereka pergi ke Spanyol, mereka pergi ke Amerika, dan sekarang Bani Konoko berkumpul di Amerika. Mereka membentuk New World Order, itu Bani Konoko yang dihalau oleh Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Imam, muslim muslimah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dan kita masih dalam bulan baru masuk tahun baru Hijrah, bulan Muharram, dan izinkanlah saya pagi ini pada malam ini untuk membicarakan tentang peristiwa yang sama, peristiwa hijrah Rasulullah. Okay. Alhamdulillah. Tajuknya lah menjejaki peristiwa hijrah bagi Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan kita mulakan dengan ayat surah Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad Rasulullah akhrajal ladzina kafaru sani asnain idh huma fil ghurur idh yaqulu sabihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinahu alaihi wa yadahu bijundin lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim. Shadaqal azim. Sekiranya kamu tidak menolong Rasulullah, nescaya Allah sesungguhnya menolong Rasulullah. Ingatlah ketika mereka mengeluarkan Rasulullah daripada orang kafir, mengeluarkan Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Ketika Rasulullah berdua dengan sahabatnya di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinah, dan Allah menurunkan sakinahnya ke atas Rasulullah, dan waidahu bijundin lam taruha, dan Allah memberikan pertolongan dengan tentera yang tidak dapat dilihat, yakni daripada para malaikat. Wajal kuatal ladzina kafaru sufla, Allah jadikan kalimah orang kafir kalimah yang rendah. Wa kalimullahi hiyal ulya, kalimullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah adalah kalimah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan peristiwa yang genting ketika Rasulullah berhijrah dengan sahabat besarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dalam sirah dikatakan bahawa Rasulullah bertolak daripada rumah baginda, maksudnya rumah Khadijah, menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar ketika tengah hari menjelang zuhur. Ketika itu hari sangat panas. Rasulullah memilih tempat masa yang sesuai sebab ketika tengah hari mereka berada dalam rumah dan Rasulullah berrahsia untuk keluar daripada Mekah dan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan pada hari yang zahirah fi syaddi al-har, dan pada hari yang sangat panas. Pada hari itu Rasulullah mengambil asbab ini sebab orang Quraisy tidak keluar dari rumah. Dan Rasulullah keluar ke rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu tidak segera ke Madinah tapi bersembunyi di sini. Di Gua Thur yang kita selalu lawat, kita pergi ke Madinah sebagai jemaah haji ataupun sebagai umrah. Kita singgah dan lihat bagaimanakah peristiwa yang agung ini. Peristiwa hijrah yang mengubah dunia seluruhnya. Dan saya ingin berkongsi juga, kerajaan Saudi telah memberikan satu tugas kepada seorang profesor bernama Dr. Abdullah Al-Qadi supaya terus kembali jalan Rasulullah. Sebab Rasulullah bersama dengan penolongnya ataupun dengan Sayyidina Abu Bakar tidak melalui jalan yang biasa. Dan Rasulullah ikut jalan yang lain daripada yang dilalui oleh kafilah.
Tujuannya supaya tidak diketahui oleh Quraisy yang mengejar Rasulullah dengan mata pedang. Harta umat Islam dirampas dan akhir sekali Rasulullah berhijrah, bersembunyi ke Madinah dan berhenti di beberapa tempat. Inilah jalan yang diteris dan profesor ini cuba melalui jalan Rasulullah, bukan jalan biasa. Jalan penuh dengan padang pasir yang tandus. Profesor ini dengan beberapa orang pelajarnya ikuti jalan Rasulullah. Dan dia dapati bahawa jalan ini sangat sukar. Rasulullah ambil masa selama 7 hari untuk sampai ke Madinah. Kalau kita lihat sekarang, ada jalan highway Madinah, Mekah, sangat selesa. Kalau kita terus tidak berhenti, dia ambil masa sekitar 5 jam. Dan jarak di antara Mekah dengan Madinah ialah jalan lurus 450 km. Tetapi Rasulullah tidak melalui jalan lurus. Rasulullah mengambil jalan yang lengkang-lengkung supaya tidak bertemu dengan Quraisy. Sebab Quraisy sedang mengejar baginda dan rombongannya. Siapakah rombongan Rasulullah? Ada beberapa orang bersama dengan Rasulullah selain pada Sayyidina Abu Bakar, penunjuk jalan, dan juga hamba Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasulullah separuh jalan, dan akhirnya Rasulullah sampai pada hari yang ke-8 di Madinah. Inilah yang dilakukan, dan kajian ini untuk menunjukkan tempat-tempat yang Rasulullah singgah. Cuba kita lihat. Rasulullah ambil masa 7 hari daripada Mekah ke Madinah. Jarak di antara Mekah ke Madinah sekarang, kalau kita ikut highway, paling dekat 450 km. Dan tentulah jalan Rasulullah ini lebih jauh. Dalam masa 7 hari. 450 bagi 7 hari. Satu hari Rasulullah berjalan sekitar 65 km. Cuba bayangkan, kita dapatlah jalan 65 km. Saya tanya orang Arab, mereka mengatakan biasanya orang Arab berjalan 40 km satu hari. Dalam konteks ini Rasulullah 65 km. Kalau kita kira dalam masa 7 hari, 7 malam, jarak 450 itu paling singkat. Dan tentulah mengambil jarak 65 km satu hari. Dan subhanallah, dan Allah berikan pertolongan. Dalam ayat tadi, Allah memberikan pertolongan, memperkemaskan, menolong Rasulullah dengan malaikat yang tidak dapat lihat. Akhirnya Rasulullah sampai di Madinah. Dan ini mengubah sejarah umat Islam. Mengubah daripada Mekah zaman mengisi akidah, iman dan takwa. Dan Madinah ialah pasar untuk melaksanakan sebagai sebuah negara Islam. Dan kita lihat hari ini kalau kita daripada Mekah ke Madinah, atau benar daripada Madinah ke Mekah, kita mesti singgah di sini. RNR, Abu Ma'bad. Di sini selalunya kita singgah sebab dia sudah separuh perjalanan. Dan di sini juga Rasulullah singgah. Rasulullah juga singgah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah sampai di sini. Dan ketika itu bekal Rasulullah telah habis. Air sudah habis, makanan sudah habis. Dan Rasulullah mencari kalau-kala ada penduduk tempatan yang boleh membeli ataupun dapat membeli sedikit tamar ataupun daging. Dalam hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang inilah yang cukup menggambarkan mukjizat Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Dikatakan bahawa anna Rasulullah SAW hina kharaja min Makkah wa kharaja minha muhajiran ila Madinah huwa Abu Bakar wa Maula Abu Bakar Amir bin Buhairah wa dalihuma al-Laythi Abdullah bin Aritah. Rasulullah keluar daripada Madinah bersama dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hamba Abu Bakar ialah Amir bin Buhairah, 3. Dan dalihuma al-Laythi Abdullah bin Aritah, 4 orang. Rasulullah berhijrah dengan 4 orang. Ketika bersembunyi dalam gua berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi selepas itu ada 4 orang yang bersama Rasulullah dan seorang yang bukan Islam. Apabila Rasulullah sampai ke sini, Rasulullah sudah kehabisan makanan. Dia dapati ada sebuah kemah yang dinamai oleh seorang tua, wanita tua yang sudah tua sangat. Lalu tuan-tuan boleh sambil-sambil baca di sini hadis yang panjang ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada tuan rumah, apakah ada sedikit tamar ataupun daging untuk dia beli? Tidak ada. Kami pun tidak ada. Kemudian Rasulullah nampak ada seekor kambing yang kurus di tepi kemah. Lalu Rasulullah bertanya, boleh tak saya ambil
susu daripada kambing di tepi kemah ini. Kata Ummu Ma'bad, tuan kemah ini namanya Ummu Ma'bad dan suaminya ialah Abu Ma'bad. Suaminya tak ada rumah, yang adanya istrinya, Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, kambing ini jangankan susu, berjalan pun tak boleh, terlalu kurus. Dan kata Rasulullah, boleh tak saya nak perah susunya? Kata Ummu Ma'bad, tak ada susu langsung. Tapi kalau tuan hamba ingin cuba, silakan. Diceritakan di sini, pada pihak Rasulullah SAW, pada sahabiadihi, daraha, Rasulullah membaca bismillah dan letak tangan baginda di tempat susu. Kemudian wassamallahu ta'ala, dan Rasulullah memulakan dengan bismillah. Wada'alaha fi syatiha, dan Rasulullah berdoa supaya Allah berikan rezeki daripada kambing tersebut. Tiba-tiba kaki kambing terbuka, susunya membesar dan mengeluarkan susu yang banyak. Kambing kurus, mukjizat Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta satu bekas daripada Ummu Ma'bad, dimasukkan susu ke dalam bekas tadi. Banyak susunya. Terperanjat Ummu Ma'bad sebab kambing ini tak pernah susu pun. Jangankan susu, berjalan pun tak boleh. Sebab terlalu kurus. Lalu dalam hadis ini dikatakan bahawa susu yang diperah oleh Rasulullah tadi, mula-mula sekali diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad makan sampai kenyang. Kemudian dikatakan, maka Rasulullah beri kepada para sahabatnya yang bertiga tadi. Rasulullah beri kepada sahabat yang bertiga tadi. Kemudian baginda minum kali akhir, paling akhir sekali. Ini diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad cerita, akhirnya dia cerita kepada suami dia, ada orang singgah rumah kita tadi. Ini kisah yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Dia ambil susu, kemudian dia bagi pada saya, kata Ma'bad. Lepas saya minum, dia bagi pada sahabat dia. Dia paling akhir minum. Kemudian selepas habis susu dimakan, Rasulullah sekali lagi berah kali kedua. Dan kali ini dia tinggal untuk Ummu Ma'bad. Dan dalam satu lagi kisah, Rasulullah dengan para sahabatnya tertidur. Keletihan. Bila telah bangun daripada tidur, mereka bertolak daripada rumah Ummu Ma'bad menuju ke Madinah. Dan membayar harga daripada susu tadi. Seterusnya, kemudian selepas tidak berapa lama, Abu Ma'bad, suaminya balik daripada padang pasir dan bertemu, lihat ada susu dalam rumah dia. Sedangkan rumah dia tidak susu berapa lama. Dia heran, dia berkata, wahai Ummu Ma'bad, dari mana kau dapat susu ini? Kata Ummu Ma'bad, inilah saya nak ceritakan. Ini yang saya nak ceritakan, perkara yang ganjil berlaku pada hari ini. Cerita pada saya. Ini cerita yang dikisahkan kembali. Tadi ada seorang yang sangat handsome, sangat indah wajahnya. Dia singgah di rumah kita. Ada beberapa orang sahabatnya, bertiga, dan baginda, wajahnya, ra'aitu rajulan zahiran awada'ah. Saya lihat seorang lelaki yang wajah berseri-seri. Ablash al-wajh, wajah yang sangat-sangat manis. Husnul khuluq, sangat indah budi pekertinya dan panjang ceritanya, keindahan Rasulullah. Dan Wasim Qasim, Wasim ini handsome, Qasim juga sama. Dia nak cerita kepada suami dia, orang tadi luar biasa, yang singgah tadi sangat handsome orangnya, wajahnya berseri-seri dan insamata fa'alahi al-waqa. Kalau dia tak bercakap pun hebat orangnya. Orangnya hebat walaupun tidak bercakap. Wa in takallama samahu wa alahu al-bahr. Kalau dia bercakap, suaranya sangat indah. Bila dia bercakap, suaranya sangat indah. Macam mana kita nak bayangkan lagi? Ajmal nas wa bahamin ba'id. Manusia yang paling handsome saya pernah lihat. Daripada jauh sangat-sangat indah. Daripada dekat hebat. Itulah yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Terpegun suaminya mendengar. Kemudian wahlahu wahsanahu min qarib. Kalau dekat dengan dia lagi indah. Halul mantiq. Kalimahnya sangat-sangat mantik, sangat-sangat cantik. Dan lancar suaranya, tersusun. Seperti
Mutiara yang terputus tadi jatuh tersusun. Begitulah suara Rasulullah. Yang digambarkan oleh Muhammad. Dia tak tahu siapa. Kemudian dia adalah orang pertengahan. Tinggi tidak, rendah tidak. Kalau ada bertiga, dia yang paling hebat. Dan lahu rafaqa, dia ada sahabat bertiga yang sangat patuh padanya. In qala ansitu liqalihi, bila orang itu bercakap semua diam. Wa in amara tadabaru ila amrihi, bila dia suruh sesuatu ketiga-tiganya cepat-cepat untuk melaksanakan arahannya. Mahfud mahsyud la abis wala mufid. Dan itulah yang digambarkan oleh ibu Ma'bad, Ma'bad kepada suaminya Abu Ma'bad. Apa jawab suami dia? Dia kata, faqala Abu Ma'bad, wallahi sahibul Quraisy alladhi zakarana min amrihi ma dzakara di Makkah. Tadi saya dah pergi kepada pasir. Saya berjumpa dengan orang Quraisy yang sedang mengejar seorang nabi. Mereka mengejar dan ingin melakukan keburukan pada nabi tersebut. Saya yakin itulah nabi yang dicari oleh orang Quraisy. Dan sekiranya benar itu nabi, laqad hamatu an asahu wala fa'alna in wajatu ila dzalika sabila. Demi Allah, sekiranya saya dapat bertemu dengan nabi tersebut, sayalah yang akan menolong nabi tersebut. Kata Abu Ma'bad. Tadi dia pergi kepada pasir, dia jumpa dengan orang Quraisy. Orang Quraisy sedang mencari Rasulullah. Dan kata Muhammad, sayalah yang akan pertahankan nabi tersebut. Maksudnya dia telah beriman. Dalam kisahnya, Ibu Ma'bad dan Abu Ma'bad beriman selepas itu, walaupun dia tidak bertemu Rasulullah. Inilah kisah Rasulullah sampai di sini. Kita juga singgah. Kita juga daripada Mekah, kita singgah di sini. RNR Abu Ma'bad, sama ada kita tahu atau tidak, di sini Rasulullah singgah. Sebenarnya dengan peristiwa tersebut, hari ini kalau kita jemaah haji Malaysia mesti singgah di sini. Sebagai kenangan Rasulullah singgah di situ. Dan hari ini selesa. Kita berhenti di sini, ada nasi Arab yang sangat spesial. Ayam bakar yang sangat selera. Lada yang panjang yang taklah pedas sangat. Saya boleh makan. Sangat. Ini kita singgah setiap kali. Sama ada Mekah ke Madinah, atau Madinah ke Mekah, sini tempat sama kita singgah. Alhamdulillah, itulah kisah perjalanan Rasulullah yang digambarkan dalam sirah yang panjang tadi. Para jemaah sekalian, mereka sampai, Sayyidina Abu Bakar sampai di Madinah pada 12 awal. Mereka sampai 12 awal bersamaan dengan 28 September tahun 622 Masehi. Ketika sampai, golongan Ansar sedang menunggu Rasulullah. Tak sampai-sampai. Hari itu hari yang sangat panas. Mereka naik pokok tamar dan tengok daripada jauh. Kalau ada rombongan ataupun rombongan Rasulullah sampai ke Madinah. Tak sampai. Mereka balik ke rumah. Mereka keluar lagi, tengok lagi. Kalau dapat, Rasulullah terlewat. Dan Rasulullah sampai. Maka berserilah Madinah. Hari yang setelah tiba di Madinah, itulah bumi yang disahabatkan oleh para sahabat. Hari yang paling ceria di Madinah. Seolah gambar yang kita tunjukkan ini. Perasaan mereka sangat gembira. Daripada jauh Rasulullah sampai, mereka bernasyid. Dan kita masih bernasyid yang sama sampai sekarang. Dan itulah gambaran Rasulullah sampai ke Madinah. Disambut dengan penuh kasih sayang oleh seluruh kaum Ansar yang telah beriman sebelum itu. Rasulullah masuk ke Madinah daripada tempat ini. Tempat ini dikekalkan sekarang masih ini sama-sama. Rasulullah sampai ke Madinah, maksud di situ belum sampai ke Yasrib. Sebab belum nama Madinah. Min huna dakhalan Nabi Muhammad Yasrib fi hijratihi, dan tempat yang Rasulullah masuk mula-mula bertemu dengan perkampungan ini, tempat ini. Barangkali kita tak pergi melawat, tetapi dia masih ada pokok tamar, dan tamar yang ada ini barangkali tamar baru. Di sinilah para Ansar naik atas tamar atau pokok, tengok daripada jauh. Apakah Rasulullah sampai atau tidak? Akhirnya Rasulullah sampai dan berdua. Di mana tiga lagi tak dicerita. Apa yang sampai? Rasulullah dengan Abu Bakar. Bila sampai daripada ke Madinah, orang tak kenal yang mana satu Sayyidina Abu Bakar, yang mana satu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nampak orang Ansar
tak tahu yang mana satu Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ambil payung, letak di atas kepala Rasulullah untuk menunjukkan dia ini Rasulullah. Dan begitulah sambutan yang mengembirakan seluruh penduduk Ansar yang sudah beriman. Termasuklah orang Yahudi yang juga menunggu kedatangan Rasulullah. Sebab mereka sedang menunggu Rasul yang diceritakan dalam kitab Taurat. Mereka berkumpul di Madinah, di Yasrib untuk menyambut Rasul yang sama. Mereka sangka Rasul ini daripada bangsa Quraisy, bangsa Yahudi. Tiba-tiba yang datang daripada bangsa Quraisy. Daripada menunggu Rasulullah, mereka jadi orang penentang Rasulullah. Hari pertama Rasulullah sampai, mereka menjadi penentang. Daripada mereka menunggu Rasulullah, tapi mereka menentang apabila mengetahui bahawa Rasul yang tiba ini bukan daripada bangsa Quraisy, bukan daripada bangsa Yahudi, tetapi daripada Quraisy. Dan seorang daripada Yahudi ini begitu teruja untuk menjumpa Rasulullah, dan dia adalah ketua Yahudi. Ketua Yahudi ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Salam. Dia adalah ketua pendeta kepada seluruh orang Yahudi di Madinah. Dia kata, qala lamma qadima Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injabal nas alaihi. Dan kata Abdullah ini, dia seorang Yahudi. Ketika Rasulullah sampai, manusia berkerumun ke Rasulullah. Wa kuntu fiman injafala. Saya juga bersama dengan orang yang menerima Rasulullah, mencari, nak tengok Rasulullah ini benar ke dalam kitab dia. Rupanya Rasulullah ini sama tak dalam kitab dia. Dan falamma ra'aituhu, bila saya tengok wajah Rasulullah, araftu anna wajha laysa biwajhil kazzab. Bila saya tengok wajah ini bukan wajah pendusta, wajah yang benar. Dan saya dengar, fakana aulu asya'in sami'tuhu yaqul ya ayuhan nas afshu salam wa tamutan wasilu arham wasallu bil lail wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Saya dengar ayat pertama yang saya dengar daripada perkataan Rasulullah, kata Abdullah bin Salam, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan kepada mereka yang perlukan, silaturahim, hubungan silaturahim, dan solat waktu malam ketika manusia tidur, dan saya jamin kamu masuk syurga. Tadkhul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Itu perkataan yang saya dengar. Saya dekat dengan Rasulullah. Saya nak pastikan ini benar-benar Rasulullah, kata Abdullah bin Salam. Dan saya datang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang Abdullah bin Salam kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, izinkan saya ya Rasulullah untuk bertanya 3 soalan. Soalan ini tak dapat dijawab kecuali oleh Rasul. Maka saya bertanya, saya pergi depan Rasulullah, lalu saya tanya, saya kata, ini asalaka an salasin la yuha illa nabiyyun. Izinkan saya nak tanya 3 soalan, dan soalan ini tak ada siapa yang dapat jawab kecuali seorang Nabi. Ma awalu asyarat as'ah. Soalan pertama saya tanya ialah, apakah tanda awal hari kiamat? Itu soalan pertama. Dan yang kedua, wa ma awalu ma ya'kulu ahlul jannah. Wa ma awala ma ya'kulu ahlul jannah. Ya'kulu ahlul jannah. Apakah makanan pertama yang dihidangkan kepada penduduk syurga? Ahli syurga masuk syurga, apakah makanan pertama yang mereka makan? Itu soalan kedua. Yang ketiga, kata Abdullah, wa min aina yushibu lawat abahu wa ummuhu. Kenapa anaknya dilahirkan? Kadang-kadang supaya ibu. Itu soalan ketiga. Dan Rasulullah menjawab. Rasulullah mengatakan, baru sekejap Jibril datang memberikan jawapan kepada saya. Jawapannya yang pertama, kata Rasulullah, amma awal asyara asan panarun takhruju min masyriq fatahsyarun nas ila al-maghrib. Tanda hari kiamat pertama ialah berlakunya api di sebelah timur, keluar api di sebelah timur, dan manusia berkumpul di sebelah barat. Itu tanda pertama. Dan amma awalu ma ya'kulu ahlul jannah faziyadah kabdah. Makanan pertama dalam surga ialah hati kan. Itu jawapan Rasulullah.
Dan yang ketiga, kata Rasulullah, amal syahu wa iza sabaqa ma rajul nazar ilahi walad wa iza sabaqa ma al-marah nazar ilahi. Sekiranya dominan benih ayah, maka anak lelaki, dan sekiranya dominan benih ibu, maka dia menyerupai ibunya, anak menyerupai ibunya. Itu jawaban Rasulullah. Dan apa dia kata? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maka kata Abdullah bin Salam, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksikan bahawa Tuhan hamba ialah Rasulullah. Sebab dia pakar, dia adalah ketua Yahudi, ketua Taurat. Dan dia kata kepada Rasulullah, bersama saya di belakang saya kumpulan Yahudi yang saya ketuanya. Mereka adalah kaum yang degil. Mereka kalau tahu saya Islam, mereka belum tahu lagi saya Islam. Sekiranya mereka tahu saya Islam, mereka akan membohongi saya. Sedangkan saya adalah orang yang paling dimuliakan oleh mereka. Maka kata Rasulullah, datang belakang saya, duduk belakang saya. Sembunyi belakang saya, dan panggil orang Yahudi ke depan saya. Abdullah duduk belakang Rasulullah, panggil semua orang Yahudi yang datang untuk menyaksikan Rasulullah. Dan mereka sudah tahu bahawa Rasulullah bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel, Bani Israel. Dan mereka menolak mentah-mentah. Dan kata Rasulullah, apakah, saya nak tanya, siapakah Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Maka orang Yahudi menjawab, dia adalah ketua kami, dia adalah pemimpin kami, dia adalah ulama kami, dan dialah orang yang kami paling hormati. Kata Rasulullah, sekiranya dia telah memeluk Islam, apakah kamu semua akan memeluk Islam? Kata orang Yahudi, a'azallah min zalik, tak mungkin dia memeluk Islam, tak mungkin. Kata hadis ini, maka Abdullah keluar daripada belakang Rasulullah. Abdullah keluar daripada belakang Rasulullah dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya menyaksikan Tuhan dekat Allah dan Muhammad Rasulullah. Dan Rasulullah tanya lagi kepada orang Yahudi, sekarang apakah pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam, ketua kamu? Dia orang yang paling berjana. Kata Yahudi, dia orang yang paling kami benci. Dia adalah orang yang paling buruk dalam kami. Dan kata Abdullah, Rasulullah, tadi saya dah kata, Rasulullah tanya juga. Maksudnya dia tahu kaum dia mendusta, dan perstustaan ini berlaku sepanjang Rasulullah di Madinah. Peperangan demi peperangan mereka memusuhi Rasulullah sebab mereka datang ke Madinah untuk menyambut Rasul. Mereka sangka Rasul ini daripada kaum mereka, tetapi sayang, Allah melaksanakan perkara yang mereka tidak sangkakan. Allah utuskan daripada bangsa Quraisy. Dan apabila Rasulullah masuk melalui jalan Al-Wada, min saniyatul Wada, Rasulullah masuk daripada ke Madinah daripada jalan Al-Wada, jalan sempit, lorong antara gunung. Inilah tempat Rasulullah masuk dalam satu riwayat. Dan indama wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah Mawrah muhajiran min Makkah habitat rahilati fi Quba. Rasulullah berhenti untanya di Quba. Maka Rasulullah mengatakan, di sinilah kita akan bina masjid pertama. Bukan masjid Madinah lagi, bukan masjid Nabawi lagi. Masjid pertama ialah masjid Quba. Kemudian wada Rasulullah awal hajar fi qiblatiha. Rasulullah mengatakan, ini kiblatnya. Letak batu pertama sebagai asas masjid. Dan kiblat kita ketika itu ialah Masjid Al-Aqsa, bukan lagi Masjid Haram. Kemudian batu yang kedua diletakkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Batu yang ketiga diletakkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian manusia makin ramai letakkan asas batu, sempadan masjid, bukannya bangunan, tuan-tuan. Masjid pertama ialah sempadan je, pasir di tengah-tengah dan dilengkungi dengan batu di kelilingnya, maka itulah masjid. Dan manusia, maka itulah masjid pertama yang dibina di atas dasar takwa yang Allah sebut dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah menyatakan, la masjidun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la masjidun isal taqwa min awal yaumin haqa an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar takwa pada hari yang pertama itu lebih berhak untuk dimakmumkan padanya. Fihi rijalun yuhibbun an yadhharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di situ ada laki yang ingin bersihkan diri mereka. Dan Allah sesungguhnya mencintai orang yang membersihkan diri. Ini masjid sekarang, Masjid Quba telah hebat. Tuan-tuan yang pernah sampai di sini, kebanyakan kita telah sampai, ialah masjid yang hebat.
masjid yang dibina pertama kali Rasulullah di Madinah. Dan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Rasulullah SAW qala man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Seorang yang datang pada rumah dia berwudu, kemudian pergi ke Masjid Quba, solat satu solat, maka dia dapat ganjaran seperti satu umrah. Dan inilah sebab umat Islam bertumpu setiap kali kita pergi ke umrah, kita bertumpu ke sini sebelum kita pergi umrah lagi, kita dapat pahala satu umrah dah. Dengan melawat masjid, bersolat satu rakaat ataupun banyak rakaat, satu solat, dua rakaat ataupun lebih, maka kita seolah mendapat ganjaran satu umrah. Dan inilah kita lihat Rasulullah sentiasa pergi pada hari Sabtu. Hari Sabtu Rasulullah akan bertolak daripada Masjid Madinah ke Quba. Dan kita juga hari Sabtu, tuan-tuan, kalau pergi hari Sabtu penuh. Bas banyak dan boleh tersesat di sini. Kalau tak ingat bas, kita boleh naik bas lain. Sebab bas sangat banyak. Manusia yang ramai, bukan daripada Malaysia saja, seluruh dunia. Hari Sabtu ialah kunjungan yang utama. Inilah masjid pertama Rasulullah di Quba. Kemudian Rasulullah berada di Quba selama 4 hari. Daripada hari Isnin Rasulullah sampai pada 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah duduk di situ selama 4 hari. Duduk di 4 hari di Quba dan di masjid tersebut. Dan kemudian Rasulullah mula bertolak ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah hari Jumaat, waktu solat telah tiba. Rasulullah solat Jumaat pertama bersama para sahabatnya di satu tempat. Tempat itu kita panggil Masjid Jumaat. Ini Masjid Jumaat. Orang Malaysia tak pergi. Sayang orang Malaysia tak pergi di sini. Di sini ialah masjid pertama yang Rasulullah tunaikan ataupun melakukan solat Jumaat bersama para sahabat, dan tempat itu dibina masjid tak jauh daripada Masjid Quba. Tapi tabung haji tak bawa kita ke sini. Kalau kita pergi sendiri, kita boleh minta taksi sampai kita sini. Di sini kebanyakan orang Arab, orang India yang sampai ke sini. Orang Malaysia jarang sampai. Dan itulah masjid yang pertama. Bukan masjid pun, tempat Rasulullah solat Jumaat. Dan itu dibuat bina masjid, Masjid Jumaat bil Madinah, tak jauh daripada Masjid Quba. Dan tuan-tuan saudara, Rasulullah sampai di Madinah. Dan tempat itu Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara. Kemudian dibina masjid. Dan masjid dibina ini dibeli daripada tanah anak-anak yatim. Rasulullah membayar harga tanah tersebut. Dan luasnya ialah 1050 meter persegi. Dan dibuat satu bangunan yang sederhana. Lebarnya, panjangnya 30 meter. Panjang 30 meter dan lebarnya 30 meter. Separuhnya ada atap, separuh lagi terbuka. Itu masjid yang dibina pertama kali, Masjid Nabawi. Ini dia. Ini Masjid Nabawi yang pertama kali lukisan ataupun model. Separuhnya terbuka. Di bahagian kiblatnya tutup, yang lainnya terbuka. Di hujungnya ada atap kembali. Dibeli 10 dinar oleh Rasulullah daripada 2 adik-beradik anak yatim nama Sahil dan Suhail. Dan inilah bertapaknya pemerintahan Islam di kota Madinah. Rasulullah menukarkan nama Yathrib kepada Aminatul Munawwarah. Dan Islam berkembang sangat cepat di kota ini. Dalam masa 10 tahun Rasulullah berada di Madinah sebelum baginda wafat, seluruh semenanjung Arab telah menerima sinar Islam. Kalau kita kira sekarang keluasan semenanjung Arab dengan lama Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun, kalau kita bagi dengan hari, satu hari seluas 1 kilometer persegi. Maaf saya, satu hari 1000 kilometer persegi. Keluasan yang dicapai oleh dakwah Islam yang pertama. Perkembangan yang sangat cepat dan hijrah mengubah dunia daripada zaman gelap kepada zaman yang gemilang. Itulah hijrah yang kita sebut. Rasulullah membuat rumah istrinya di tepi masjid. Masjid tadi, kemudian rumah istrinya dibuat di tepi masjid. Sekarang pun kalau kita pergi ke Raudhah, di makam Rasulullah itulah rumah Saudah, rumah Siti Aisyah. Tuan lihat di sini ada 2 rumah, satu rumah Saudah, satu Siti Aisyah. 2 orang istrinya
yang diletakkan di situ di tepi sebelah Rasulullah. Itu sebab Rasulullah apabila bersolat selalunya Rasulullah berpaling ke kiri. Sebab barangkali di situ rumah dia, rumah Aisyah, bukan ke kanan, ke kiri. Lepas solat dia berpaling ke kiri. Dan inilah bentuk masjid yang pertama di Masjid Nabawi. Dan subhanallah, akhirnya masjid ini berkembang luas. Raudhah Asy-Syarif berada di masjid dan rumah Rasulullah berada di sebelahnya. Rumah Aisyah satu, rumah Saudah satu. Dan hari ini Kerajaan Saudi membina sebuah muzium hijrah. Muzium hijrah ini untuk kembalikan ingatan kita kepada peristiwa tersebut dengan tempat-tempat yang Rasulullah singgah, kasut yang Rasulullah pakai. Ini model, bukan yang asal. Ini model yang dibuat kasut Rasulullah, capal. Dan dibuat sebuah muzium di Zohran. Dan tuan-tuan boleh melawat agak jauh daripada Mekah. Tetapi menunjukkan bahawa Kerajaan Saudi ingin mengembalikan dalam konteks melihat yang sebenarnya daripada peristiwa tersebut. Dan inilah dikatakan jejak Rasulullah ini dibuat dalam muzium ini, di mana Rasul lalu bandar kampung demi kampung, dan jalan inilah yang kita tunjuk tadi ialah sebahagian daripada perjalanan Rasulullah yang ditunjukkan dalam muzium ini. Dan ini unta Rasulullah dibuat berdasarkan pada sirah yang digambarkan unta Rasulullah. Al-Qaswah inilah bentuknya yang ditunjukkan kembali dalam muzium ini. Muzium ini namanya Muzium Hijrah. Dan difilmkan, dan di sini setiap pengunjung akan disediakan dengan filem untuk menggambarkan sejarah Rasulullah daripada Makkah ke Madinah dengan segala cabaran. Dan kita lihat Rasulullah sampai di Madinah. Madinah ketika itu dipenuhi oleh orang Yahudi, orang Ansar sudah beriman ketika Rasulullah di Makkah lagi dalam perjanjian Aqabah. Orang Madinah telah beriman dengan Rasulullah, dan mereka lah yang menjadi orang Ansar yang menyambut Rasulullah. Selain pada Ansar dan Muhajirin, yang lain belum Islam. Dan orang Yahudi daripada Banu Qainuqa duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Tengok betul di situ. Bani Quraisyah Yahudi duduk di selatannya, dan Aus Khazraj ialah dua bangsa Arab yang sedang berperang. Rasulullah persatukan di antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah mempersatukan seluruh kaum tersebut dengan satu perjanjian. Perjanjian itulah yang kita sebut sebagai Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ini menyatakan bahawa Rasulullah adalah pemimpin tertinggi. Al-Quran ialah rujukan paling tinggi, dan sekiranya ada perselisihan di antara kaum, maka Allah dan Rasulullah menjadi penentu. Setiap kaum ada tanggungjawab, dan agama adalah bebas. Orang Yahudi boleh bebas agama mereka, orang Islam bebas agama mereka, tetapi tanggungjawab harus kita lengkapkan bersama. Dan ini senarai Bani Aus dan Khazraj. Tengok tuan-tuan, kalau kita campur semua, orang Yahudi, orang Arab, berbelas-belas, berpuluh kaum yang Islam minoriti. Rasulullah jadikan ini sebagai sebuah kerajaan Islam yang pertama. Kerajaan pertama, Islam pertama ialah Islam minoriti, bukan majoriti. Kita berhujah kita tidak boleh laksanakan Islam sebab kita majmuk, kita tiga bangsa di Malaysia. Tetapi Rasulullah mencantumkan puluhan kaum yang Islam minoriti. Dan saya nak kongsi sedikit dengan para jemaah tentang Sahifah Madinah. Sahifah Madinah inilah yang mengikat seluruh antara umat Islam dengan Yahudi, dengan penduduk Madinah, disatukan di atas perjanjian. Perjanjian ini dipanggil Sahifah Madinah. Dan saya baca 1, 2, 3 perenggan daripada Sahifah tersebut. Pertama, hadza kitab min Muhammad Nabi Rasulullah bainal mu'min wal muslimin min Quraisy. Ini ialah perjanjian kitab daripada Rasulullah yang mengikat orang mukmin daripada Quraisy wa ahli Yasrib man tabuhum wa bihim wa jahada mahum. Dan ini disatukan antara orang Muhajirin dan Ansar. Mereka bersama-sama berjihad bersama. Wa jahada mahum innahum ummatun wahidah. Mereka ialah umat yang satu.
min dunin nas al-muhajirun min Quraisy ala rabatihim yataqilu bainhum wa hum yafidu anhum bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Dan orang muhajirin sekiranya berlaku hutang darah di kalangan mereka, mereka bertanggungjawab untuk menyelesaikan dengan ma'ruf dan adil di kalangan orang mukmin. Maksudnya sekiranya ada qisas dan sebagainya, maka hutang darah ini harus ditanggungjawabkan kepada kaum tersebut. Rasulullah ulang dengan kaum lain, mula-mula dengan muhajirin, Ansar, Auf, Khazraj, dengan kaum yang ada Madinah. Dan kita lihat sahifah ini cukup cantik. Dan hub yang lain. Wala yaklu mu'min mu'minan fi kafir. Wala yansur kafiran ala mu'min. Dan orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin dengan pertolongan orang kafir, dan tidak boleh menolong orang kafir untuk melakukan keburukan ke atas mukmin. Wa nazimatullah wahidah yujiru alaihim adnahum, dan zimah Allah ialah melindungi orang yang rendah, orang yang lemah. Wal mu'minin ba'dhum mawali ba'd min dunin nas, dan mukmin sebahagiannya menjadi pelindung kepada yang lain. Dan banyak lagi tuan-tuan. Dan yang ketiganya ialah wa annahu la yahlu mu'min aqarra bima fi hadhihi sahifah wa ma billahi wal yawmil akhir ay yusiru muhaddisan aw yuwihi. Dan setiap orang mukmin yang bersetia dengan percaya ini, beriman pada Allah dan hari akhirat, tidak boleh menolong orang yang melakukan keburukan, penjenayah, atau melindungi penjenayah. Wa annahu man nasruhu aw arahu, siapa yang menolong penjenayah ataupun memperlihatkan jenayah itu, fa inna alaihi la'natullah wa ghadiba alaihi yaumil qiyamah wa la yu'khadhu minhu sarfun wal 'adlun. Dan sekiranya dia melakukan tersebut, laknat Allah, murka Allah ke atasnya, dan dia tidak boleh membayar sebarang papasan untuk menggantikan perbuatannya. Wa annakum mahma ikhtartum bihi min syai' fa inna maradu ila Allah wa ila Muhammad. Dan sesungguhnya antara kamu, apabila kamu berselisih dalam satu perkara, maka dikembalikan pada Allah dan Rasulullah SAW. Ini hukum tertinggi Islam, ialah menjadikan Al-Quran dan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Inilah model negara Islam pertama. Dan Rasulullah membina negara Islam pertama dalam keadaan Islam minoriti. Majoriti ialah kaum yang belum Islam ketika itu. Kemudian barulah Islam berkembang luas, yang akhirnya semakin banyak Islam, semakin ramai. Tetapi ketika permulaan pembentukan Islam minoriti. Tuan-tuan semati, ada kelas yang keempat, wa anal yahuda yunfiqu ma'al mu'minin madamu muharibin atau muharibin atau muharibin. Dan orang Yahudi membelanjakan harta mereka bersama dengan orang mukmin sekiranya mereka diperangi ataupun mereka memerangi. Wa yahuda bani ba'uf umat mu'minin lil yahud dinuhum wal muslimin dinuhum. Ini cantik tuan-tuan. Bagi orang Yahudi bebas mengamalkan agama mereka, bahkan orang mukmin bebas mengamalkan agama mereka. Dan itulah di antara kandungan Sahifah Madinah yang menjadi asas kepada negara Islam daripada dulu Rasulullah sampai sekarang. Ketika di Melaka, kerajaan Melaka, ketika zaman keagungan Islam, konon Melaka diasaskan kepada Sahifah Madinah. Oleh sebab itu, hukum Allah yang bertakhta di Melaka dinyatakan berdasarkan kepada hukum hakam yang termaktub dan dijadikan sebagai perbagaan yang pertama sebagai rujukan. Kita isyarat ataupun teruskan. Inilah piagam Madinah. Dia adalah tanggungjawab sosial, keadilan, perlembagaan pertama di atas muka bumi, dan negara Islam, model negara Islam yang dibina oleh Rasulullah sebagai contoh. Al-Quran menjadi panduan. Keadilan, hak yang sama bagi setiap yang terlibat. Tidak ada orang bangsawan, tidak ada orang marahin kecuali dengan keadilan yang sama. Dalam konteks ini, Rasulullah untuk mengelak peperangan dicantumnya, tetapi akhirnya orang Yahudi telah khianati. Maka
mereka telah tunjukkan sifat sebenarnya, mereka menentang Rasulullah dan akhirnya Rasulullah memerangi mereka. Prinsip piagam Madinah boleh kita kaji sesuatu. Al-Quran dan Sunnah menjadi matlamat hukum utama, kesatuan, kedaulatan, hak tanggungjawab dan pemerintahan, etika, akhlak dan sebagainya. Agama semuanya disentuh sebagai asas perlembagaan yang pertama di atas muka bumi. Dan inilah al-jami' mutasawiyun amam al-qanun. Di depan undang-undang kita sama. Itu prinsip yang diletakkan oleh Islam, tetapi sekarang sukar untuk dilaksanakan. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda, "Innama halakal alladzi man qablakum." Sesungguhnya orang sebelah kamu telah rusak, telah musnah, annahum kanu iza sariqa bihim asyarif tarakuhu. Sebab mereka apabila orang bangsawan mencuri, mereka tidak ambil hukuman. Wa iza sariqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi hadd. Dan sekiranya orang yang lemah mencuri, mereka laksanakan hukuman. Wa yamallah, law anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqatu yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Tuan-tuan, kita kembali pada Yahudi. Rasulullah memberikan tempat yang sangat istimewa pada Yahudi. Keadilan, keamanan dan hak yang sama dengan Muslim. Tanggungjawab yang sama, tetapi mereka merancang untuk membunuh Rasulullah. Bani Nadir berancang untuk membunuh Rasulullah. Mereka panggil Rasulullah ke tempat mereka dan mereka pura-pura bercakap Rasulullah. Kawan mereka di atas bangunan sedang nak tolak batu supaya jatuh Rasulullah. Ini Yahudi Bani Nadir. Rasulullah perangi Nadir, halau daripada Madinah. Kemudian dalam peperangan yang kedua, peperangan Ahzab, Bani Quraisyah di selatan. Tadi kita lihat. Dan peperangan ini antara Quraisy dengan gabungan mereka menentang Rasulullah. Rasulullah mengkali-parik di depan Madinah. Tetapi Rasulullah tidak berkali-parik di belakangnya. Sebab diberi tugas kepada Yahudi Bani Quraisyah, kamu jaga di sini. Dan kami bina parik di depan dan Quraisy datang ke depan. Tapi hari peperangan, Bani Quraisyah telah belok pada Rasulullah. Mereka bekerjasama dengan Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Dan dalam surah Ahzab, tuan-tuan, kita baca cukup getir. Wa izzaqatil absar wa batil qulubul hanajir wa tazunna billahi dzununa. Mata umat Islam terbeliak sebab pengkhianatan Bani Quraisyah. Rasulullah dikepung daripada depan, dikepung daripada belakang. Madinah terkepung. Dari segi manusia kita kalah. Dari segi standar manusia, daripada kebiasaan manusia, umat Islam kalah hari itu. Tetapi Allah berikan pertolongan dengan angin yang kencang menghancurkan tentera Ahzab. Dan kita masih raikan percaya tersebut, sedekah anda wa nasr anda wa azandahu wa hazamal ahzab wahdah. Ini kita ulang setiap hari raya kita, menggambarkan peristiwa yang sangat-sangat penting ini, yaitu tentera bergabung untuk hancurkan Rasulullah. Sekarang tentera seluruh dunia bergabung untuk hancurkan Islam. Tuan-tuan semati, Rasulullah menghadapi satu musuh yang jelas, Yahudi. Yang kedua, munafik. Munafik inilah yang sukar untuk dilawan. Sebab ketua mereka Abdullah bin Ubay, bila salat duduk tepi belakang Rasulullah, pakaian seperti Rasulullah. Tetapi ketika malam mereka bersama dengan orang Yahudi untuk menentang Rasulullah. Inilah yang Allah turunkan Al-Baqarah. Kita mula dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitab ila akhiri. Mula-mula Rasulullah sebut orang beriman, satu perenggan kecil. Lepas tu Rasulullah Allah ceritakan tentang orang munafik, satu halaman panjang. Orang beriman sikit, jelas. Orang kafir jelas. Kemudian orang munafik sangat panjang. Sebab mereka lah musuh yang tidak mudah dikenali. Dan di sinilah kita lihat peperangan demi peperangan. Rasulullah menghalau seluruh orang Yahudi keluar dari Madinah. Sebab mereka merancang untuk membunuh Rasulullah. Mereka merancang untuk konspirasi. Dan mereka telah belok perjanjian. Maka mereka diperangi oleh Rasulullah satu persatu. Dan mereka dikeluar daripada Madinah seluruhnya. Kemana mereka pergi? Kemanakah mereka pergi? Mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka pergi ke Rusia, mereka pergi ke Poland, ke Ukraine,
ke England, mereka pergi ke Spanyol, mereka pergi ke Amerika, dan sekarang Bani Konoko berkumpul di Amerika. Mereka membentuk New World Order, itu Bani Konoko yang dihalau oleh Rasulullah. Sekarang mereka sebut mereka New World Order, berpusat di Amerika. Ialah bangsa Konoko yang dihalau oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah halau Yahudi? Sebab lepas Rasulullah berikan layanan yang sangat istimewa, mereka belok Rasulullah, mereka perangi Rasulullah, dan mereka berhak dihalau daripada Madinah. Dan Madinah bersih daripada Yahudi. Kemanakah mereka pergi? Mereka tak pernah ada negara, tuan, sebab mereka pergi dihalau daripada negara asal mereka, Madinah. Tetapi mereka ada cita besar untuk membentuk kembali. Tengok peta ini, tuan. Ini peta yang mereka lukis Bani Konoko. Ini bumi kami. Madinah ialah bumi kami. Bumi kami harus ambil tahu ini. Syria ialah bumi kami. Mesir ialah bumi kami. Iraq ialah bumi kami. Selagi kami tak dapat bumi ini, kami tidak akan berhenti. Itulah yang dilakukan oleh Yahudi di Amerika sekarang. Mula-mula sekali kita ambil Palestin. Yang paling lemah di antara mereka dan banyak-banyak ini ialah Palestin. Kita ambil Palestin dulu. Lepas itu kita ambil Syria, kita ambil Jordan, kita ambil Mesir, kita ambil Iraq, dan kita ambil Mekah. Kita ambil Madinah. Itu perancangan kita. Perancangan mereka. Ini ialah peta mereka. Yang biru di atas itu ialah Sungai Nil. Sungai Nil. Yang biru di bawah ialah Sungai Euphrates, Sungai Iraq. Maksudnya bumi mereka ialah antara dua sungai. Antara Sungai Furat dan Sungai Euphrates, itulah bumi mereka. Bumi yang ditinggal oleh moyang mereka. Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, mereka tinggal di sini. Dan bumi ini berhak kami dapat kembali. Kami berada di Madinah. Kami dihalau. Sekarang kami nak masuk ke Madinah. Jangan siapa sekat kami. Kami tahu Madinah ialah bumi kami. Di selatan Masjid Nabawi itu bumi kami. Dan ladang kurma yang ada di Madinah itu kami yang punya. Kata siapa? Yahudi. Kami ingin masuk Madinah, tuan-tuan. Dan mereka ada bangsa bersatu. Bangsa bersatu ini, tuan, macam sarang laba-laba. Laba-laba yang paling jahat duduk di tengah-tengah sarang laba-laba. Kerja dia tunggu lalat, nyamuk berhenti, dia makan. Itu tugas laba-laba. Labah yang paling jahat, dia duduk di situ. Sekarang ada 5 laba-laba di situ. Mereka panggil kuasa veto. Anak laba-laba yang sangat jahat, yang makan, tetapi mereka berpura-pura. Bila mereka menubuhkan bangsa bersatu, mereka mengatakan kita ingin cari kebaikan. Mereka ada Charter of Justice, Charter and Statute, International Court and Justice. Dan mereka ada equality, peace and security, dan sebagainya. Ilusi. Lepas mereka membentuk bangsa bersatu dengan Amerika sebagai veto, Yahudi di belakang Amerika, mereka tikam Palestin. Mula-mula sekali. Ketika bangsa bersatu telah diwujudkan, mereka berani menikam Palestin tahun 1948. Bangsa bersatu ditubuhkan 1945, mereka tikam Palestin berdarah tahun 1948. Sejak itulah Palestin tidak pernah aman. Mereka dibunuh bergelimpangan. Ini peristiwa Day Yassin. Kalau dalam media nanti padamkan gambar ini, sebab YouTube akan padamkan. Mereka bunuh umat Islam bergelimpangan. 750,000 umat Islam dibunuh pada tahun 1948. Mereka ulang lagi. Mereka ulang lagi dalam Syabra Satila pada tahun 1982. Dan kita jangan lupa, mereka melakukan sebab mereka kuasai bangsa bersatu. Bangsa bersatu pula biarkan mereka bunuh umat Islam. Bila umat Islam dibunuh hampir 1 juta, mereka pun bersidang. Mari kita bersidang, kita sedih sebab orang Palestin dibunuh oleh sahabat kita Israel. Selesai. Kita bersedih. Bunuh lagi. Bersidang lagi selepas dibagi peluang habis-habis untuk bunuh umat Islam. Bersidang lagi. Kita sedih dan
kita harap tidak berlaku lagi. Selesai. Itulah yang dilakukan sepanjang 70 tahun. Umat Islam Palestin dibunuh. Akhir sekali mereka membakar Masjid Aqsa kita. Ini Perdana Menteri mereka yang bakar Masjid Aqsa. Namanya Golda Meir. Dengar dia kata. Indama ahrana al-Quds lam anam tailatul lail. Wa taqatu anna al-arab sa'ti nazihid min kulli hadabin wasabin nahwi Israel. Indama bazal sabah alimtu wa yaqantu annana ama ummatin naimah. Apa dia kata? Dia kata, saya memang nak bakar Masjid Aqsa. Kami bakar Masjid Aqsa sebab nak test orang Islam. Malam tu saya bimbang juga, tak tidur malam tu. Saya bimbang seluruh orang Islam datang untuk perangi Israel yang kecil. Kami duduk di celah-celah negara Islam. Kami sangka esok semua orang Islam datang perangi kami. Pagi telah menjelma. Tidak ada apa yang berlaku. Setenang air di tasik. Dan kami yakin kami berdepan dengan umat Islam yang sedang tidur. Umat Islam tidur. Hancurkan Masjid Aqsa. Tak ada siapa yang bersuara kecuali doa depan masjid. Mereka berdoa dalam masjid. Silakan doa. Tak ada satu pun tentera yang datang membela Masjid Aqsa mereka. Ini orang Islam mereka. Siapa kata? Yahudi kata. Panglima ataupun Perdana Menteri Yahudi mengatakan mereka tak sentuh ke Masjid Aqsa. Kita boleh bakar sekarang. Tuan-tuan yang mati. Mereka masuk, hancurkan Gaza. Mereka kuasai West Bank. Mereka kuasai Golan Heights. Dan mereka telah tawan East Jerusalem. Mereka telah masuk di Jerusalem Timur. Dan mereka ingin bina ibu negara mereka di situ. Tuan-tuan yang mati. Ini Perdana Menteri mereka yang sangat jahat. Dia kata kita boleh bunuh umat Islam. Jangan takut. Sebab labah-labah yang besar yang jaga sarang Bashar satu, Amerika itu budak kita. Amerika itu koli kita. Kita boleh laku, kita boleh bunuh semua orang dan Amerika akan pertahankan kita. Siapa kata? Ariel Sharon yang mati 8 tahun koma 8 tahun Bapak. Duduk ternganga di dalam hospital ICU. Tak mati-mati. Hidup tidak, mati tidak. Lama-lama doktor Yahudi injek ubat mati, dah mati dia. Mati terseksa. Dia membunuh jutaan umat Islam. Dan dia kata kita boleh bunuh umat Islam sebab Amerika akan jaga kita. Tuan-tuan yang saya mati, mereka hancurkan Palestin. Ini Palestin. Bumi Palestin ranak. Tinggal Gaza yang kecil sebesar kelang ini. Satu lagi West Bank yang duduk di bawah Mahmud Abbas. Dan kita lihat bagaimana kaum Islam dibunuh. Dan mereka rancang tahun lepas untuk hancurkan Masjid Aqsa. Tapi Alhamdulillah Allah telah selamatkan Masjid Aqsa. Mereka bawa contoh tak tahun lepas. Selepas kita selesai COVID, mereka nak buang Masjid Aqsa. Mereka kata kita buang, tak ada masalah. Orang Islam tak datang pun. Paling banyak pun mereka berdoa di Masjid Haram. Silakan. Kali kita nak runtuh Masjid Haram, Masjid Aqsa, umat Islam seorang tak datang. Tentera Islam seorang tak datang. Kita boleh buat apa saja. Tuan-tuan yang mati. Hari Raya lepas. Hari Raya Aidil Adha. Umat Islam berkumpul 100,000 orang di pekarangan Masjid Aqsa. Ketika kita tengah solat, mereka datang menceroboh. Ini ketika kita solat. Kita solat di luar masjid, tuan-tuan. Di Malaysia kita solat masjid, dalam masjid. Di seluruh dunia, solat Hari Raya tidak dalam masjid, di luar masjid. Tapi Malaysia dalam masjid. Indonesia di luar masjid. Dan inilah solat Hari Raya di luar masjid. Ketika kita solat, mereka datang menceroboh. Kali terakhir mereka datang menceroboh kita. Inilah mehnah yang sedang kita hadapi. Rasulullah perangi mereka. Hitler bunuh mereka. Di mana saja mereka pergi, mereka membuat angkara. Dan hari ini kita lihat Palestin semakin lama semakin kecil dan hanya tinggal West Bank dan Gaza. Dan tuan-tuan, ini dia yang jaga bangsa bersatu. Labah-labah yang sangat jahat. Kena gigit, mati tuan-tuan. Dia jaga sarang ini. Sekarang mereka panggil Vito. Saya panggil labah-labah. Sama. Dia makan siapa yang lemah. Dengan bangsa bersatu, Amerika mencobok seluruh dunia. Dia jadikan bangsa bersatu untuk melindungi mereka.
Tuan-tuan percaya? Dan kita lihat tahun 1967 mereka telah tawan Masjid Al-Aqsa. Dan sekarang mereka jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai ini masjid mereka tawan. Mereka kata kita hancurkan hari ini. Tahun 1967 mereka nak hancur. Kata Perdana Menteri mereka, Masjid Dayan. Masjid Dayan jadi baik hari itu. Dia kata jangan, nanti dulu. Saya bimbang kalau kita runtuh Masjid Al-Aqsa hari ini, orang Malaysia datang, orang Indonesia datang, orang India datang, orang Arab kita percaya tak akan datang. Orang Arab kawan kita. Kita bimbang orang Malaysia yang datang. Pemuda Malaysia datang. Tunggu dulu. Saya bimbang orang Malaysia datang. Kita tangguh. Sehingga kita yakin semua umat Islam tidur. Kita runtuhkan dia. Kita sedar kata Tuhan sekarang. Tidur. Dalam konteks ini kita lihat. Mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa setiap masa dan ketika. Cukup malam. Ini sebelum Covid. Sebelum Covid, kita hari raya kita, hari puasa, bulan puasa. Kita solat Jumaat, hari puasa yang kedua. Mereka ceroboh. Dan di mana ke negara Arab? Negara Arab semua bersama Yahudi. Subhanallah. UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Egypt, Jordan, Sudan, semua iktiraf Yahudi. Dan mereka panggil normalisasi. Normalisasi, yaitu mereka iktiraf Yahudi sebagai negara yang berdaulat. Macam mana kita nak perang? Yang dia takut Malaysia, Indonesia, India, dia takut. Bukan Arab, Arab kawan kita. Tuan-tuan, Saudi dengan Yahudi sudah ada penerbangan ketika kita Covid. Kita tak sedar pun mereka adakan hubungan udara. Kapal terbang Yahudi singgah di Riyadh, kapal terbang Saudi singgah di Bahrain. Dan Al Jazeera mengatakan sepatutnya kerjasama lebih rapat antara Saudi dengan Yahudi supaya Madinah dapat diserah pada Yahudi kembali. Supaya Madinah dapat diserah kepada Yahudi kembali. Siapa dia kata? Al Jazeera. Yang Tuhan rujuk. Kita cadangkan supaya Madinah diserah kepada Yahudi. Sebab Madinah bumi Yahudi. Di mana umat Islam sekarang? Di mana kita sekarang? Tidur. Tuan-tuan, mereka buat satu persatuan. Persatuan Gulf Jewish Community. Mereka mengatakan mereka nak peta di manakah datuk moyang mereka duduk. Bumi ini bumi kami. Di Yaman bumi kami, datuk kami duduk. Di Madinah ini nombor 10. Nombor 10 ialah bumi kami, Madinah. Dia terus nombor 1, nombor 2, nombor 62, 63, 278. 278 tempat Yahudi nak ambil dengan menggunakan bangsa-bangsa bersatu. Mereka akan cari alasan untuk masuk. Untuk masuk Iraq, mereka kata di situ ada senjata pemenas. Mereka masuk Iraq, hancur Iraq, tak ada apa-apa. Mereka masuk Afghanistan, mereka hancur Afghanistan. Sekarang mereka cari alasan untuk masuk Madinah. Dan ini bumi yang mereka tandakan. Bumi ini bumi kami. Nombor 10 Madinah, tuan-tuan. Dan hubungan Yahudi dengan Saudi sangat rapat. Ini gambar di Madinah. Madinah ada banyak kedai emas. Orang Yahudi datang melihat kedai emas di tepi Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, Yahudi telah keluar daripada Madinah sejak 1400 tahun lepas. Dan pada dua bulan lepas, satu upacara Yahudi datang ke Madinah disambut besar-besaran, tanam pokok kurma pertama. Pohon tamar Yahudi di Madinah, di sebelah, tak jauh daripada Masjid Nabawi. Mereka tak sebut tempat sebenarnya. Dan mereka menanam pokok tamar Yahudi pertama sebab yang lain pun kami tanam dulu. Yang ada Madinah ini kami tanam, kata Yahudi. Sekarang kami tanam satu lagi pokok, maksudnya kami akan kembali ke Madinah. Umat Islam tidur. Ini mereka tanam pokok yang pertama. Dan disambut oleh penduduk Madinah. Termasuk datuk bandar mereka.
Memberi ruang supaya pohon tamar pertama ditanam di Madinah, pohon tamar Yahudi. Maksudnya mereka akan bertapak di Madinah. Dan majmu'ah min al-yahud la tusaddaq annaha wasalat ila Madinah al-Munawwarah. Yahudi kata, kami tak sangka kami boleh datang kembali ke Madinah. Ini bumi kami. Ini bumi kami, kami boleh datang kembali. Ini pokok tamar ajwa ditanam di Madinah. Simbol bumi Yahudi. Namanya Edwin Shaker. Dia duduk di London, pusatnya di London, dan mereka datang ke Madinah, tanam pohon yang pertama yang dijaga oleh penduduk Madinah. Pohon ini persahabatan antara Yahudi dengan Saudi, sebab mereka memang sahabat. Saudi dengan Yahudi memang sahabat. Sekarang jelmakan sahabat itu ke dalam bentuk simbolik. Dan inilah simbolik pertama. Maka tertanamlah pohon tamar yang pertama. Mereka pilih ajwa. Mereka pilih kurma ajwa. Dan kata pemimpin Saudi, peristiwa ini tak pernah kita sangka. Dan dia telah berlalu 1400 tahun dan kita dapat kembali bersahabat. Selepas Yahudi dihalau daripada Madinah oleh Rasulullah, sekarang tiba masa kita rapatkan kembali. Kita rapatkan kembali. Tuan-tuan, mereka tanam pokok ajwa. Ini ialah kurma ajwa. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ajwa minal jannah wa fiha syifa minas sul. Ajwa ialah tanaman daripada syurga, dan dialah syifa, dialah penyembuh daripada racun. Dan mereka pilih kurma ajwa, ditanam di Madinah. Mereka balik dan orang Madinah yang jaga siram pohon ini supaya dia tumbuh, sebab ini bumi Yahudi. Tuan-tuan, buat pertama kali ketika kita menunaikan haji, kesempurna kita haji tahun ini, wakil Yahudi telah berada di Madinah. Mereka buat laporan untuk tunjuk bagaimana umat Islam berkumpul di Madinah sebelum ke Mekah dan ke Arafah. Di Arafah mereka ada wakil yang buat langsung siaran di Padang Arafah untuk disiarkan dalam televisyen di Yahudi, di Israel. Ini ialah seorang Yahudi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan dia angkat pendingnya, ikat pinggangnya, dia tulis, saya Yahudi. Dalam Masjid Nabawi. Tak ada siapa kisah. Dan dia berpelukan dengan seorang Arab yang menerima sahabat. Anda adalah sahabat kami. Selamat datang ke Madinah. Ya Rasulullah halau ini, selamat datang. Marhaban ya akhi. Marhaban ya akhi. Bisalam, shalom alaikum. Dia sebut shalom alaikum. Orang sebelah ini sebut shalom alaikum, bukan assalamualaikum. Shalom ini bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Shalom alaikum. Kalau kita tuan-tuan dengar pergi Mekah tengah shalom itu, nak test di kedamah shalom alaikum, kita pun jawab. Itu Yahudi kita sebut shalom. Tuan-tuan, mereka ada kedamah di sekitar Masjid Madinah. Mereka tengok betapa emas banyak. Rupa-rupanya Saudi emas banyak. Madinah lah kota emas. Emas seluruhnya. Dan Yahudi terpegun. Ini gambar Yahudi depan Masjid Nabawi. Tuan-tuan yang semati. Persahabatan semakin intim. Persahabatan antara Saudi dan Yahudi semakin intim. Dan normalisasi sedang berlaku. Mereka ingin iktiraf, negara Arab semuanya sudah ke arah iktiraf. Dalam konteks ini, mereka ingin membina sebuah negara Israel sebab mereka kata memang benarlah Madinah kepunyaan Yahudi. Dan mereka ingin membina sebuah empire antara Sungai Nil dan Sungai Furat. Dan ini gambar yang saya kartun. Kartun ini dilukis untuk menggambarkan seluruh negara Arab Islam ikut Yahudi. Di depan Yahudi, di belakang negara Islam. Mereka perlukan kepada hubungan dengan Yahudi. Tak ada Yahudi tak boleh hidup. Ini gambaran kartun. Dan kita ingat hadis Rasulullah, tatabaun sunan min kana qablakum
Shibran bi syabrin, wazran bi zar'in, dan pasti kamu akan ikut sunnah cara hidup orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu hujurad dhab, kalau dia masuk lubang biawak, nescaya kamu akan ikut mereka. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wa nasara, apakah yang Rasulullah sebut itu Yahudi dan Nasara? Faman, Rasulullah, faman, kalau tidak mereka siapa lagi? Rasulullah menggambarkan umat Islam akan ikut Yahudi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau masuk lubang biawak mereka ikut juga. Kita tengok pesta-pesta yang dibawa ke negara kita, yang mereka jelas daripada Dajjal, dan pemuda kita ikut mereka sampailah kalau mereka masuk lubang biawak, pemuda kita masuk lubang biawak. Bismillah. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah pernah memberi amaran, la yashra'u fi jaziratul Arab dinan, tidak boleh bersama dua agama di semenanjung Arab. Sekarang telah tercapai, sebab mobilisasi antara negara Arab dengan Israel menyebabkan agama yang lain telah diwujudkan di bumi Arab. Dan di manakah yang Rasulullah sebut Jaziratul Arab, di manakah tidak boleh ada dua agama hanya untuk Islam? Tuan-tuan, Jaziratul Arab ialah seluruh semenanjung Arab. Di sini tidak boleh ada dua agama, Rasulullah berikan amaran. Tetapi sekarang telah tercapai. Yahudi sudah berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada dua agama. Dan sekarang sudah ada bukan dua agama, berbagai agama telah wujud di UAE, juga di dalam kawasan yang kita masukkan, di Qatar dan sebagainya. Dan ingat bangsa bersatu, ingat sarana lebah, ingat surah Al-Ankabut, a'udzu minasyaitonir rajim. Masalul ladzina tad'u min dunillahi awliya kamasalil ankabut tahas baita wa in ahuna bayutil batul Ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain pada Allah seperti sarang laba-laba. Seperti laba-laba membuat sarang, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah sarang laba-laba. Dan ini sarang laba-laba, tuan-tuan, yang ada veto di situ. Dia makan negara yang miskin. Negara kaya akan menyerang negara miskin. Mereka menyerang Vietnam, menyerang Afrika, Afghanistan, menyerang Yaman, menyerang Iraq, menyerang Jordan, menyerang Palestin dan sebagainya. Dan sekarang kita hidup dalam sarang laba-laba. Dan siapa yang mengambil selain pada Allah sebagai pelindung, seperti laba-laba buat sarang, dan mereka sangka sarang laba-laba mereka kuat. Rupa-rupanya Allah isytiharkan rumah yang paling lemah dari segi akidah, dari segi kasih sayang, dari segi akhlak. Dan itulah barangkali sebagai ingatan kita dalam peristiwa hijrah. Saya mohon maaf kalau terlajak dan menyentuh hati tuan-tuan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.